juga jadi masalah. Contohnya pengalaman saya di sekolah saya dulu, ada murid ni dia asalnya daripada kelas arus kerana dia memang pendiam sampai orang kata dia bisu. Sebenarnya dia tak bisu, dia masalah pembelajaran. Jadi bila dia datang ke kelas pendidikan khas PPKI, jadi dia banyak berubah, boleh bercakap sebagainya dalam masa 2 tahun, 3 tahun. Tapi bila kita tanya dia sendiri, belum kita buat lagi jawab apa ini musyarat dan sebagainya. Bila kita tanya dia sendiri, adakah bila dia dah okey sikit ni, dah boleh belajar, boleh bersosial, dia nak semula, dia tertunduk, dia enggan. Kalau kita tengok pada budak, kita kena tengok juga, ambil kira faktor murid juga untuk dia diinklusifkan ke arus perdana. Okay, kita tengok apa ni pada slide sebelumnya. Program meningkatkan kesedaran PPI. Warga sekolah perlu mempunyai kesedaran tentang matlamat, kepentingan dan faedah pelaksanaan PPI. Selain daripada itu, warga sekolah juga perlu memahami bahawa pelaksanaan PPI memberi manfaat kepada sekolah. Jadi semua pihak perlu tahu tentang pelaksanaan itu, sebab perlu ada 3 modul ni lah, iaitu modul modul latihan pembangunan profesional, modul ibu bapa dan modul rakan inklusif. Okey, semua pihak. Oleh itu, program kesedaran hendaklah dilaksanakan pada peringkat sekolah bagi meningkatkan kepahaman warga sekolah tentang PPI dan MPK secara khususnya. Okey, sebelum kita teruskan tu, kita kena tahu PPI ni apa dia. PPKI kadang-kadang dengar apa lebih kurang dia, kan? PPKI program pendidikan khas inklusif. PPI program pendidikan PPKI program pendidikan khas integrasi. Manakala PPI adalah program pendidikan inklusif. Dengar lebih kurang. Jadi seolah-olah ada 2 program yang hendak kemudian jalankan lah dalam masa yang sama tu, walaupun dia nampak berkait. Okay. Kita tengok seterusnya, modul latihan pembangunan profesional guru, pendidikan inklusif. Modul ini disediakan bertujuan meningkatkan kepahaman dan kesedaran semua guru tentang pelaksanaan PPI. Modul ini digunakan sebagai panduan latihan kepada guru arus perdana, guru pendidikan khas dan pentadbir sekolah memahami tentang kemahiran mengurus MPK dalam kelas inklusif. Kita kena buat macam ladap lah, paling tidak dalam masa setahun tu sekali lah. Tidak, kalau boleh banyak kali lagi baik, untuk menerangkan apa itu yang kita nak buat ni, inklusif. Jadi kita tak tahu lagi apa-apa, kita terus nak buat. Itu tak boleh. Jadi kita kena terang, ladap kita buat apa ni, seolah-olah paling tidak sekali lah dalam masa untuk guru-guru, sama ada guru pendidikan khas dan tentulah guru arus perdana, terutama guru arus perdana lah yang kita nak terangkan ni. Macam seperti akan saya kata tadi, daripada pengawal keselamatan, sehinggalah kepada orang kantin kena tahu. Kadang-kadang mereka pendidikan khas pun mereka tak tahu, kan? Apatah lagi inklusif apa, tak tahu tentang kesedaran kewujudan apa ni pendidikan khas itu sendiri. Okey, kemudian kita tengok modul ibu bapa. Modul ibu bapa penjaga merupakan individu yang paling rapat dengan murid dan memainkan peranan penting dalam menjayakan PPI. Ibu bapa penjaga MPK dan ibu bapa murid arus perdana perlu memainkan peranan, memberikan sokongan kepada pihak sekolah dalam memastikan PPI dilaksanakan dengan kesan. Okey, yang modul ibu bapa ni pun kita boleh buat satu program lah, satu perjumpaan lah. Kalau tak program pun, satu perjumpaan dengan ibu bapa untuk kita terangkan kepada dia. Puan-puan sebelum kita tu kena tahu
Seperti kalau kita nak selitkan pun boleh ya. Kalau nak selitkan macam hari laporan tu, kita buatlah perjumpaan ya. Kalau nak buat khusus perjumpaan dengan ibu bapa pun boleh. Jadi ibu bapa pun perlu betul-betul faham. Kadang timbul juga isu dia ada juga ibu bapa macam murid juga dia tak nak dia pun tahu kelemahan anak dia sebagainya. Kadang kita datang pun kekangan juga. Ada juga kadang-kadang ibu bapa yang terlalu memandang tinggi anak dia pun ada juga. Ada anak dia kadang memang tak boleh. Macam saya dulu di SK Muhammad Jaafar dahulu, ada ibu bapa dia memang nak, tapi anak dia tak dihantar ke sekolah. Cuma dia nak ambil USR kata dia. Jadi kita timbul konflik pula dengan guru besar. Tuan guru besar dia nak peratus tu tak rendah lah. Tapi bapa nak masuk 3 orang. Tapi mereka tak boleh kerjasama. Mereka nak masuk periksa saja. Jadi datang pun jarang sebagainya. Kelas tambahan tak pergi. Tapi dia nak ambil UPSR masa tu. Jadi itu perlu diterangkan dengan lebih jelas. Kemudian kita tengok modul rakan inklusif murid arus perdana dan MBK perlu didedahkan mengenai PPI. Bagi tujuan tersebut, modul rakan inklusif diguna pakai dalam penyebaran maklumat melalui program aktiviti kesedaran yang bersesuaian. Murid arus perdana perlu mengetahui hak MBK dan peranan semua pihak yang terlibat dalam PPI. Bekerjasama dengan guru untuk membantu dan membimbing MBK serta dapat menimba pengalaman dan mempelajari nilai-nilai murni dalam persekitaran pendidikan inklusif. Rakan inklusif ni macam badi dia lah sistem, kata orang tu sistem badi yang kita boleh cari untuk bantu dia. Dan ada keserasian dengan dia, dengan murid tu. Dia macam kadang kita boleh nampak lah di sekolah ni. Kadang mungkin dia ada murid dia yang satu taman. Kebetulan kalau kata kita nak masuk tempat tu, dia kenal budak tu. Ada budak tu pun boleh dipercayai. Boleh menjadi, ada ciri-ciri seorang ketua lah untuk membantu dia. Tak nak dia tak ada kawan ke, masalah emosi dia di kelas tu nanti. Kadang-kadang maklum lah murid arus perdana pun dia tak mahu kadang berkawan dengan murid pendidikan khas. Kadang ada kedapatan lah, bukan semua. Dia memandang rendah lah. Jadi itu kita perlu cari rakan inklusif yang betul-betul. Kadang-kadang dia kata bau umur mental dan biologi berbeza. Kadang umur dah 12 tahun tapi tak boleh lagi, kata dia nak masuk darjah 5 sebagainya. Jadi kita kena tengok kesediaan murid itulah. Okey, kita terus pada proses ke-6, pengurusan MBK di PPI. Perlu ada, kita tengok situ jadual waktu kelas MBK PPI. Ini perlu ada lah tadi yang macam Kak Fida terangkan tadi. Perlu ada. Lepas tu perlu ada jadual waktu guru pendamping. Kemudian surat lantikan guru pendamping, surat lantikan rakan inklusif, dan surat lantikan sukarelawan dalam kelas. Nanti saya akan terangkan Okey, perkara yang perlu diberi perhatian berkaitan jadual waktu, bilangan minit mengajar guru pendamping melibatkan mata pelajaran di PPKI. Okey, guru pendamping ni tadi macam akan saya terangkan tadi, memang masuk minit dia dalam jadual waktu dia. Cuma di sini timbul isu lah macam mana nak selaraskan tu, waktu free dia, waktu dia nak rehat, waktu dia pula nak mengajar di kelas pendidikan khas. Perlu diaturkan dengan betul supaya lancar dan betul-betul perlu boleh dilaksanakan. Lepas tu kedua, waktu mengajar guru pendamping perlu seimbang dengan minit guru pendidikan khas di PPKI. Ketiga, PKPK atau penyaras PPKI perlu merancang, menetapkan jadual waktu tadi. Okey, ni saya terus pada peranan dan tanggungjawab rakan inklusif. Ini kalau kita tengok sini banyaklah. Yang pertama, memberi pengalaman dan nilai murni dalam persekitaran PPI. Ini memberikan juga satu pengalaman baru pada sama ada murid arus perdana ataupun murid pendidikan khas.
Peluang berinteraksi dan berkenalan rapat dengan MBK. Macam saya kata tadi sebelum ni tertutup, tak ada peluang. Bila kita dah inklusifkan dia, awal kenal ini budak AS, ada istimewa dia, ada kelebihan dia, ada kadang mengatasi juga murid perdana dan setengah perkara tu lah, walaupun dari segi pelajaran dia lemah. Okey, kemudian menanam semangat tolong-menolong antara satu sama lain. Keempat, memupuk rasa kasih sayang dan setia kawan. Melahirkan perasaan mesra OKU dalam diri. Ini yang kita nak sebar luaskan lah. Bila kita ada rasa inklusif ni, dalam diri tu kita lebih mesra OKU. Kita tak pandang serong pada OKU. Bertolak ansur dan bekerjasama. Bertolak ansur dan bekerjasama. Melalui rakyat inklusif ni lah kita boleh bertolak ansur dan bekerjasama. Sebelum ni mungkin tak ada peluang, susah untuk, kadang-kadang ada yang murid dengan khas kena yang bully sebagainya lah. Jadi inilah peluang untuk kita bertolak ansur bila ada satu kelas. Mendoakan rakan. Ke-8, tidak menyakiti hati rakan. 9, bertutur dengan bahasa yang sopan. Saling membimbing dan memberi nasihat. Okey, kita nak cari yang rakan inklusif ni, perlu bincang lah antara guru pendidikan khas dan guru kelas tu. Mana, siapa ciri yang sesuai tu. Kena cari betul. Budak yang saya kata tadi lah, ada murid yang ada ciri-ciri sebagai ketua, amanah, sikapnya baik, tak mahu pula jadi masalah untuk dia menjadi rakan inklusif tadi. Okey, konsep sukarelawan dalam kelas. Konsep sukarelawan dalam kelas, ibu bapa, penjaga atau komuniti secara sukarela membantu guru mata pelajaran semasa proses PDPC di mana ia dilaksanakan secara pilihan sekolah. Ini tak wajib. Maksudnya kalau kita nak buat perlulah, tapi kalau kata mengganggu pula, kita tak perlu sukarelawan dalam kelas ni. Tapi saya nak kongsi sedikit. Macam di sekolah saya, dia nak panggil sukarelawan juga lah, tapi dia ber-allow ni. Ada sekejap dulu dia membantu selama 3 bulan daripada permata hantar dia, tapi berbayar lah dengan ibu bapa dia. Itu bukan sekolah yang baik. Jadi itu kata orang sukarelawan yang berbayar lah. Dia membantu murid MBK inklusif masa tu 3 bulan. Okey, baik. Seterusnya proses kerja 7, tempoh percubaan 3 bulan PPI. Dia ada tempoh percubaan dia dulu. Selama 3 bulan ni kita nak tengok adakah berjaya ke macam mana dari segi akademik, dari segi terutamanya tingkah laku dia lah. Adakah dia boleh dapat menyesuaikan diri dengan murid-murid arus perdana yang macam-macam juga perangai. Jadi kita nak tengok 3 bulan dia boleh tak dia bawa diri. Jadi kalau boleh, dia akan diteruskan. Jika tak boleh, kita perlukan ada satu laporan prestasi macam mana, dan mungkin boleh dibentang dalam mesyuarat yang jawatan kuasa tadi. Kalau perlu, dia kembalilah semula ke kelas pendidikan khas integrasi. Kalau dia tak layak, kan tak layak, mungkin belum lagi masa dia sebagainya. Saya bagi email dan password boleh? Okey. Ini dia terangkan. Tempoh percubaan tidak lebih 3 bulan. Boleh tak? Perbincangan pengajaran dan pembelajaran PGP dilaksanakan secara berterusan. Okey, kita tengok 2, MBK ditempatkan ke PPI perlu menjalani tempoh percubaan tidak melebihi 3 bulan. PKPK, penyaras PPKI, guru pendamping menyediakan laporan penilaian tempoh percubaan tidak melebihi 3 bulan dengan kerjasama guru arus perdana. Ini ada penilaian dia, sama ada dia boleh terus atau tidak. Ini yang saya kata tadi. Setelah MBK dinilai, GPKS, Jawatan Kuasa Pendidikan Khas Sekolah akan memperaku dan mengesahkan sama ada dia boleh terus atau tidak. Jawatan kuasa inilah yang memperakukan. Maksudnya benda tu dah ada hitam putih dalam mesyuarat lah. Maksudnya bukan kita sengaja tak nak melepaskan dia, ataupun ada guru sengaja tak nak letak kan. Ada dua situ, sama ada guru sengaja tak nak masukkan ataupun
guru sengaja nak masukkan. Jadi itulah yang membuktikan. Kita tengok contoh dia. Ini ada contoh. Contoh macam mana laporan perkembangan dia perlu isi. Ada di situ hari, nama dan final, lepas tu hari masa apa yang perlu dibuat. Ini boleh dibuat setiap minggu atau bulan, tapi pada saya mungkin bulan lebih sesuai. Kalau setiap minggu tu terlalu kerap. Tapi tengok keadaan jugalah. Ini pandangan saya. Kalau perlu buat setiap minggu lah. Okey. Saya teruskan pada proses kerja 8, pengajaran dan pembelajaran di PPI. Okey, kita tengok 8.1, pelaporan prestasi MBK di PPI. 8.2, bilik mesyuarat kurikulum, pembentangan pencapaian MBK. Okey, kita tengok laporan prestasi MBK di PPI. Cadangan laporan